Assalamualaikum anak-anak tahun 6. Hari ini kita bertemu di dalam kelas rakaman untuk pelajar-pelajar yang tak dapat join kelas online yang dijalankan pada hari Khamis lepas. Jadi hari ini Muallimah buat video rakaman ini secara ringkas sahaja untuk anak-anak dapat bahan apa yang sepatutnya Mukadimah terangkan dan juga dapat menyelesaikan beberapa latihan bersama-sama. Baiklah anak-anak, um, anak-anak semua boleh keluarkan buku teks. Kita nak buka tajuk tentang takwa. Baiklah, sifat-sifat orang yang bersyahadah. Hari ini kita akan sambung sifat-sifat orang bersyahadah. Kalau minggu lepas kita dah terang tentang syahadah, orang yang mengingkari syahadah, kan? Kemudian kita masuk pada sifat-sifat orang bersyahadah, ada 4. Kita dah terangkan tentang berani. Jadi hari ini kita masuk sifat yang kedua iaitu takwa. Baiklah, anak-anak boleh tengok pada buku teks ni. Mukadimah bacakan sambil-sambil anak-anak pun boleh baca sendiri ya. Pada suatu hari, Ustaz Abdul Rahman mengajak anak-anak muridnya datang ke rumahnya. Dia ingin berkongsi sesuatu mengenai takwa kepada Haikal dan anak-anak murid yang lain. Adakah kamu semua masih mempunyai ayah? Kata Ustaz Abdul Rahman. Haikal dan kawan-kawannya menjawab, ya Ustaz. Apakah perasaan kamu terhadapnya? Saya sangat menyayangi ayah saya, Ustaz. Mereka menjawab serentak. Haikal, adakah kamu sanggup berpisah dengan ayah kamu? Sudah tentu tidak, Ustaz. Adakah kamu mahu ayah kamu marah? Sudah tentu tidak. Ustaz, saya tidak mahu mengecewakan dan menyebabkan dia marah kepada saya. Jadi, apa sahaja yang disuruhnya dan dilarangnya saya patuh dan ikut. Bagus Haikal. Sudah tentu kita semua perlu menghormati dan mengasihi ayah kita. Dia bertungkus lumus mencari rezeki untuk menyara keluarga kita semua. Baiklah, berdasarkan cerita daripada kisah Ustaz Abdul Rahman dengan Haikal serta kawan-kawannya, dia nak nyatakan di situ bahawa betapa kita perlu menyayangi seorang ayah, betapa kita perlu menghormati mereka dan kita patuh segala arahan mereka dan kita perlu hindari segala larangan daripada mereka. Itulah antara tanda kita sayang pada ayah kita. Jadi, apa kaitan cerita tadi dengan tajuk kita hari ini? Okey, tadi kita cerita tentang macam mana kita kasih kepada ayah kita. Sekarang kita nak kaitkan dengan takwa. Kita nak katakan macam mana kita kasih kepada pencipta kita. Macam mana kita nak taat kepada pencipta kita sebagaimana kita tadi taat pada ayah kita. Jadi dekat sini dinyatakan kan, bagaimana pula dengan pencipta kita iaitu Allah. Dia ialah Tuhan yang mewujudkan kita di dunia. Dia juga yang memberi kita segala-galanya untuk kita hidup. Kalau tadi ayah, kita sayang dia, kita hormat dia, kita patuh dia sebab dia berikan kita, dia jaga kita, dia berikan kita makan, minum, pakaian yang cukup dan dia berusaha untuk beri kita hidup dengan selesa. Jadi kita nak balik dengan sifat takwa, tajuk takwa kita hari ini, macam mana kita nak mewujudkan rasa sayang kita pada pencipta kita. Kenapa kita kena sayang dia? Sebab dia ni yang mencipta kita, mewujudkan kita dekat dunia ini. Dan dia juga telah memberi segala nikmat untuk kita hidup. Daripada kita dari baby keluar daripada perut sampailah kita dewasa. Setiap hari kita menggunakan nikmat yang Allah bagi. Paling nampak sekali kita guna nafas. Nafas ni semua adalah nafas dari Allah. Kalau kita tak bernafas, kita tak boleh hidup. Itu antara nikmat yang besarlah yang Allah bagi pada kita ya. Okey, mari kita bincangkan apakah perasaan yang patut kita rasai terhadap Allah. Tadi kita rasa apa pada ayah kita? Sekarang kita nak timbul rasa pada Allah. Bagaimana perasaan kita ini berkait rapat terhadap Allah?
Allah beri kita rezeki. Kita nak patutnya kita nak rasa apa? Rasa bersyukur. Allah beri kita kejayaan. Patutnya kita rasa apa? Rasa bersyukur. Okey. Barulah kita masuk apa itu takwa dan muraqabah. Okey, baiklah anak-anak. Mukadimah. Kalau sorry. Undur belakang sekejap. Tak nampak juga yang ni. Okey. Mukadimah nak pakai pen ni supaya nampak sikit lah. Okey. Sekarang kita nak masuk tajuk takwa Tajuk takwa. Apa itu takwa? Takwa ni dia adalah perkataan takwa ini adalah berasal daripada perkataan bahasa Melayu dia takut. Takut. Takwa ni takut. Tapi bukanlah kita takut pada orang. Kita takut pada hantu. Ada anak murid dia takut hantu. Ada ke wujud ke hantu kan? Dalam Quran pun tak ada tulis hantu. Tak ada cerita hantu. Takut pada binatang buas. Tidak Takwa ini takut dia hanya pada siapa? Hanya pada Allah. Kalau kita takut dengan makhluk lain ni, kita tak panggil takwa. Dengan makhluk lain tak ada istilah takut Takwa ini adalah takut kepada Allah. Kenapa ada perasaan takut? Bila ada perasaan takwa ini, dia menyebabkan seseorang itu dia menjaga. Dia sentiasa menjaga apa? Nafsu jahat. Nafsu jahat ni dia jaga. Dan juga perkara yang mungkar. Apa dia nafsu jahat? Nafsu suruh kita buat benda yang tak elok. Contohnya buka internet. Dia hasut, tengoklah cerita yang tak elok tu. Tengoklah. Tu antara nafsu jahat. Ataupun perkara yang mungkar. Tak semayang sebab tengok TV. Tu semua adalah orang yang bertakwa dia akan jaga. Dia akan cuba elakkan diri dia daripada dia ikut cakap nafsu tadi yang nak bawa kepada kejahatan dan juga kepada kemungkaran. Baiklah, apa pula muraqabah? Bila kita bersifat takwa, maka secara automatik lah kita akan ada sifat muraqabah. Biasa kalau orang betul-betul bertakwa, dia akan mempunyai sifat muraqabah yang tinggi dalam diri dia. Kalau kita nak tahu apa itu muraqabah, muraqabah ni adalah perasaan takut tadi, dia lahir kerana seorang itu takut kemukaan Allah. Muraqabah ni, dia dah takut sebab dia bertakwa kan. Tapi nak tahu dia takut sebab apa? Sebab dia takut dengan kemukaan Allah. Yang kedua, sebab dia takut dengan siksaan Allah. Ni yang sangat dia takut. Dan kemudian dia akan berharap untuk memperolehi keampunan. Dia takut kemukaan, dia takut siksaan, tapi dia sangat berharap Allah berikan dia keampunan dan Allah beri dia balasan yang baik. Ini adalah poin sifat muraqabah tadi. Jadi kalau anak-anak nak faham sebenarnya muraqabah ni secara simple nak bagi faham, kita sentiasa melihat, kita sentiasa merasa Allah ada dengan kita. Kalau kita rasa kita nak buka aurat, kita akan terfikir, ya Allah, Allah melihat saya. Itu maksudnya muraqabah. Kita nampak ada duit tercecer, kita nak curi duit tu, kita pun terfikir, astaghfirullahalazim, Allah sedang melihat saya. Itulah sifat muraqabah. Kan? Macam kita dalam kelas. Selalu maklimah cakap kan, selalu maklimah duduk beritahu pada murid, kenapalah kamu ni, kalau time tak ada cikgu, kamu bising. Time cikgu masuk, kamu senyap. Kamu takut siapa? Takut cikgu marah. Tapi kamu tak takut ke Allah melihat kamu? Sebab apa dia tak takut? Sebab dia tak rasa yang Allah itu sedang melihat dia. Macam mana nak rasa? Kena adalah sifat muraqabah. Okey, kata Saidina Ali. Dalam tajuk ni, tokoh para sahabat yang kita sebut nama dia adalah Saidina Ali. Kata Saidina Ali, takwa ini ada 3 perkara. Yang pertama, takutkan Allah dan melaksanakan tuntutan Al-Quran. Yang kedua, merasa redha terhadap harta yang sedikit
Ini kalau dia orang susah. Bila dia susah, dia syukur. Walaupun kereta tak ada, pakai motor je, alhamdulillah. Boleh juga pergi kedai. Ni adalah orang yang Allah uji dia tidaklah semewah orang lain, tapi dalam diri dia sentiasa redha dengan kehidupan yang Allah beri pada dia. Yang ketiga, membuat persiapan untuk hari kematian. Inilah antara tanda orang takwa menurut Sayyidina Ali. Maknanya ulang balik, takut kepada Allah dan melaksanakan tuntutan Al-Quran. Yang kedua, merasa redha terhadap harta yang sedikit dan halal. Yang ketiga, membuat persiapan untuk hari kematian. Jarang sangat orang sekarang ni kan nak rasa mati dekat dah ni, mati dah dekat dah ni. Tapi sekarang ni orang terlalu banyak fikir dunia. Sebab apa? Sebab dia rasa macam lambat lagi mati. Tapi orang yang bertakwa, dia akan rasa mati itu dekat dengan dia. Sebab dia sentiasa mengingati kematian. Okey, Ustaz Abdul Rahman tadi dia dah jelaskan tentang itulah dia apa yang kita nak pelajari ni tentang takwa. Jadi dia nyatakan di sini bahawa takwa itu perasaan takut kepada Allah. Nah, dekat sini dah ada perasaan takut kepada Allah yang terbit dari syahadah. Bila kita seorang yang bersyahadah dan kita ikut syahadah tadi mengikut 3 rukun yang kita pernah belajar, iaitu ikrar, tasdik dan amal, maka akan wujudlah dalam diri kita sifat takwa. Sebab apa? Sebab kita dah bersyahadah, kita dah berjanji dengan Allah kan. Kita percaya pada Allah, tapi kalau kita tak ikut ni, kita bukanlah kita tak mampulah menjadi orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah yang mencipta kita dan akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Dia yang cipta kita dan dia yang menentukan nasib kita di akhirat nanti. Macam mana dia nak tentukan nasib kita? Berpandukan amalan kita yang kita lakukan di dunia. Sekiranya kita banyak lakukan kebaikan, maka Allah akan berikan kita kehidupan di syurga. Sekiranya kita banyak melakukan keburukan, kerosakan, kemungkaran, maka Allah akan beri azab neraka. Okey. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa antara kamu. Orang yang paling mulia di sisi Allah siapa? Orang yang paling bertakwa antara kamu. Nampak tak? Darjat orang bertakwa ini adalah di sisi Allah paling mulia ya. Pada suatu hari ini sebuah kisah nak ceritakan bagaimana takwa tu dia dapat rasakan. Macam mana nak gambarkan takwa itu? Pada satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab pernah bertanya kepada Abi bin Ka'ab mengenai takwa. Lalu Abi bin Ka'ab pun menjawab dengan satu soalan. Pernahkah engkau melalui jalan yang penuh duri? Lalu Sayyidina Umar pun berkata, ya, saya pernah melalui jalan berduri. Abi Ka'bi pun bertanya lagi, apa yang engkau buat? Sayyidina Umar menjawab, saya berjalan dengan berhati-hati. Abi Ka'bi berkata, maka itulah takwa. Apa kaitan dengan cerita tadi? Bila dia nak berjalan di tempat yang ada duri-duri tadi, dia akan berhati-hati. Apa kaitan takwa? Bila kita berada dekat dunia ini, kita akan ada banyak dugaan, ujian, apa lagi, cubaan, dan kita kena berhati-hati supaya kita punya iman, supaya kita punya syahadah yang kita dah ucap tadi dapat kita menjadikan amalan dalam hidup kita untuk kita mencapai redha Allah. Inilah yang dikatakan takwa dalam diri seseorang. Maksudnya apabila kita merasa kita melalui kehidupan dekat dunia ni, kita kena berhati-hati. Jika kita tidak berhati-hati, kita takut kita menjadi orang yang tidak mengikut syahadah secara seiring.
Itu yang maksud dia. Okey, Ustaz Abdul Rahman pun membuat kesimpulan lah, orang yang bertakwa kepada Allah akan mengelakkan dirinya daripada segala perkara yang dicegah oleh Allah. Orang yang bertakwa ni, dia mengelakkan diri dia. Dia tak akan buat, dia akan jauhkan diri dia daripada apa? Perkara yang dilarang oleh Allah. Sekalipun tiada siapa yang melihatnya. Tak ada orang melihat dia. Tapi dia tahu Allah melihat dia. Inilah rasa yang perlu ada dalam diri kita semua. Ini kerana dia mengetahui bahawa Allah itu sentiasa bersamanya. Okey, ini adalah kesimpulan terakhirlah selepas dia berjumpa dengan Ustaz Abdul Rahman tadi. Apa kata-kata Haikal? Um, Sahabat dia kata apa? Saya berazam akan menjadi mukmin yang bertakwa. Ketakwaan kepada Allah dapat menghindarkan kita daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Maknanya ni kawan-kawan ni dah tahu dah apa itu takwa kan. Bila bertakwa kita ni akan menjauhkan perkara yang tidak elok dan kita boleh jadi seorang mukmin yang sejati. Alhamdulillah nampaknya kamu semua sudah faham maksud takwa. Okey, selesai kita punya pelajaran hari ini. Jadi maklimah harap antum semua faham apa itu takwa. Okey, kita teruskan dengan latihan dalam buku aktiviti. Maklimah minta semua orang boleh buka buku aktiviti. Tajuk ni lah, tajuk takwa. Okey, kita teruskan. Warnakan nama sahabat Rasulullah. Dekat sini ada para sahabat Rasulullah dan ada juga musuh Rasulullah. Jadi kita nak kena tanda sahabat Rasulullah. Okey, sekarang maklimah cuba tandalah. Maklimah tanda gini je. Bilal bin Rabah yang kita belajar, iaitu dia orang yang sentiasa ni um, yang mempunyai iman yang kuat walaupun dia diseksa. Kemudian kita ada juga belajar tentang Umar Al-Khattab, ini pun sahabat Rasulullah. Yang ketiga Asma ni yang kita belajar dalam tajuk berani dia membawa makanan kepada ayahanda dia dan juga Rasulullah. Saidina Osman ni adalah para sahabat Rasulullah juga. Kemudian kita ada Abu Bakar. Okey, Abu Bakar. Yang lain ni bukan sahabat Rasulullah tetapi dia adalah musuh Rasulullah yang ingin mencederakan Rasulullah kan. Macam-macam rancangan jahat dibuat untuk Rasulullah. Baiklah, orang yang bertakwa akan mengelakkan diri daripada melakukan perkara larang. Okey, yang ni maklimah tadi dalam kelas maklimah teranglah macam mana dia punya nak menulis kan. Maklimah highlightkan perkataan bertakwa. Bertakwa ni waw dengan ya, bukan alif. Ya pun tak ada titik, jangan letak titik sebab kalau tak titik jadi bertakwi. Okey, yang lain-lain tu kamu kena biasakan ya. Kalau cuba tulis dulu jawapan, lepas tu boleh semak dengan maklimah. Okey, maklimah teruskan. Sila tandakan right pada pernyataan yang betul dan tandakan pangkah pada pernyataan yang salah. Sifat berani terbit daripada pegangan tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu adalah pegangan syahadah. Jadi jawapannya betul. Sifat berani menjadikan seseorang itu tidak takut berhadapan dengan kesusahan. Orang yang berani dia tak takut jadi miskin sebab dia mempunyai sifat yang berani iaitu sifat orang yang bersyahadah. Seorang yang berani hanya takut kepada sesama makhluk. Sepatutnya kita takut pada Allah. Kita tak perlu takut kepada makhluk. Okey, seseorang yang bertakwa kepada Allah tidak akan menjaga keinginan. Sepatutnya menjaga keinginan nafsu jahat. Tapi dia tulis kat sini tidak. Kalau soalan macam ni, anak-anak kena baca 2-3 kali supaya tidak keliru. Jadi jawapannya adalah salah ya. Okey, soalan yang atas ni sama yang tadi. Dia terkeluar 2 kali. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Tadi kita dah cakap kan? Dalam hadis tu, dalam ayat Quran kan, orang yang paling bertakwa, yang paling mulia adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Makhluk tidak mampu mendatangkan manfaat dan mudarat kepada makhluk lain. Kerana semuanya adalah di atas kekuasaan Allah. Jadi jawapan dekat sini adalah betul. Orang yang bertakwa redha terhadap harta yang sedikit. Tadi kan? Kalau nak ingat kata-kata Saidina Ali kan. Dia kata apa tadi? Dia kata antara tanda takwa
redha dengan harta yang sedikit yang Allah kurniakan. Jadi jawapan di sini adalah betul. Okey, apakah kalimah yang menjadikan seorang itu bersifat berani kalimah syahadah? Orang yang berani tidak takut menyatakan kebenaran walaupun nyawa mereka terancam, ataupun boleh jawab nyawa mereka terkorban. Jawapan yang sesuai boleh diterima. Sanggup diseksa oleh tuannya. Siapa yang sanggup diseksa oleh tuannya? Bilal bin Rabah. Sanggup menghantar makanan kepada Rasulullah dan ayahnya? Jawapannya adalah Sayyidatina Asma. Okey, sifat bertakwa berkait rapat dengan sifat apa? Tadi kita dah terang mula-mula tadi kan. Ada dua sifat. Takwa dengan apa? Sifat muraqabah. Inna akramakum atqakum. Jawapannya adalah indallah. Ini tadi ayat Quran yang kita baca dalam surah Al-Hujurat. Sifat yang menyebabkan seorang itu sentiasa mengawal keinginan nak melakukan perkara yang mungkar atau nafsu jahat. Sifat takwa. Lahir kerana takut dengan kemurkaan Allah. Apa yang lahir sebab dia takut kemurkaan Allah tadi? Ini adalah sifat muraqabah. Kenapa ada dua? Memang dah kehendak soalan tu nak dua, kita tulislah dua. Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Qulil haq walau kana murra. Tuliskan maksud hadis di atas. Maksud hadis di atas adalah berkatalah benar walaupun pahit. Nyatakan kesan jika seseorang itu tiada takwa dalam dirinya. Tidak takut melakukan dosa ataupun sentiasa melakukan dosa. Sentiasa apa? Sentiasa ni. Sentiasa melakukan dosa ataupun berani macam mana nak buat ayat lebih kurang macam itulah. Kalau ada ayat yang lain tu nak buat ayat lain nanti maklimah check, maklimah akan tengoklah. Bagaimana nyatakan dua amalan yang kita lakukan sebagai persiapan untuk menghadapi hari kematian. Tadi ada yang cakap kena jaga solat, kena baca Quran, memang boleh diterima. Tapi maksud maklimah dekat sini amalan yang kita nak kena ada dalam diri kita, kita hendaklah menerapkan sifat takwa dalam diri kita. Kemudian kita kena ada nilai muraqabah. Bila kita takut dengan Allah, maka kita akan buat sesuatu yang baik yang Allah suruh. Okey, seterusnya inna akramakum indallahi atqakum. Siapakah orang yang dimuliakan dalam kalimah yang bergaris? Jawapannya orang yang bertakwa. Apakah pengajaran dari kisah keberanian Saidina Abu Bakar berani dalam menegakkan Islam? Ataupun anak-anak boleh cari jawapan lain. Sentiasa berusaha menegakkan Islam kan. Tidak takut dengan ancaman musuh. Kita boleh buat je apa yang sesuai. Soalan pengajaran ni jarang kita bagi salah kecuali dia melalut ke lain. Okey, rakan baik kamu selalu gagal menyiapkan kerja rumah dan melawan ibu bapanya. Sebagai rakan, apakah tindakan kamu dan bagaimanakah cabarannya? Okey, tindakan yang maklimah pilih kat sini adalah memberi nasihat. Kalau ada yang lain membuat teguran ke terpulang. Caranya memberi bantuan untuk belajar hingga ni ada kesilapan sikit ni bulat hingga berjaya. Sebab tadi kawannya dia malas, dia asyik gagal nak siap kerja sekolah, kita bantu dia supaya dia berjaya. Dan masalah dengan mak dia tadi, kita sebagai kawan mengingatinya bahawa derhaka pada ibu bapa ni adalah satu dosa besar dan dibenci oleh Allah. Bukan dosa kecil tetapi dosa besar. Okey, soalan terakhir, kamu menyertai aktiviti perkhemahan sekolah. Setiap peserta dikehendaki berjalan seorang diri dalam hutan pada waktu malam bagi ujian keberanian. Sebagai seorang yang mengucap syahadah, nyatakan perasaan kamu bagaimana kamu dapat mengatasi perasaan takut itu mungkin timbul. Okey, bila kita berkhemah kan ada satu program night walk kita panggil kan, berjalan malam, cikgu letak kita seorang-seorang. Masa tu apakah perasaan kita? Kita takut. Kita takut tu takut pada apa? Adakah kita takut pada malam? Adakah kita takut pada hantu? Adakah kita takut pada makhluk-makhluk lain? Jadi macam mana kita nak mengatasi perasaan takut itu? Okey, jawapan yang maklimah boleh share dekat sini. Pada waktu tersebut saya akan bergantung sepenuhnya kepada Allah kerana Dia yang lebih berkuasa. Kita kena takut pada Allah je. Kalau kita masuk tempat yang gelap, kita kena bergantung pada Allah. Kena banyak baca doa, kena ingat pada Allah sebab Allah akan membantu kita di waktu kita memerlukan.
Okey anak-anak, habis kita punya rakaman hari ini, Maklimah mengucapkan sekian terima kasih kepada semua pelajar yang mendengar rakaman Maklimah. Bagi yang tak dapat siapkan latihan, boleh guna video ini untuk sama-sama menyiapkan latihan. Jadi Maklimah akhiri, Maklimah doakan semoga anak-anak menjadi pelajar yang rajin dan berjaya di dunia dan akhirat. Amin. Okay, Maklimah sudahi rakaman hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.